Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan teruskan kelas dengan tajuk keupayaan elektron piawai ataupun simbolnya E besar, O ataupun macam tanda sifar kat atas E naught kita panggil sebagai E naught. Okay, apa dia keupayaan elektron piawai ni? Okay, biasanya kalau ada perkataan piawai, biasanya mesti dijalankan dengan standard. Okay. Tertentu piawaian tertentu pada keadaan tertentu contohnya kita sebelum ni kita dah biasa dengar pada suhu dan tekanan piawai. Okey, tekanan piawai 1 atmosfer 1 atm, suhu 0 degree Celsius kalau ni keupayaan elektron piawai, hari ni kita akan tengok okey, dia dinilai ataupun ditentukan berdasarkan apa. Okey. Okey, apa dia keupayaan elektrod? Okey, keupayaan elektrod adalah sebentar. Okey, Allah. Okey, keupayaan elektrod adalah beza upaya yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam setengah sel. Okey, maksudnya beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M. Okey, kepingan logam M ni adalah elektrod dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M. Okey, ion logam M, charge positif lah. Okey, logam M dijadikan elektrod dan elektrolitnya ataupun larutan aqueousnya adalah terdiri daripada ion logam M juga. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Okey, keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Okey, oleh itu nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Namanya pun beza upaya. Okey, beza upaya kat sini kan dia kata beza keupayaan. Okey, kalau kita nak nilai keupayaan elektrod direct memang tidak dapat diukur secara langsung lah. Apa yang boleh dibuat adalah dengan membandingkan keupayaan elektrod antara dua sel setengah. Okey, antara dua sel setengah tu dia bezakan beza antara dua keupayaan elektrod tu kita katakan sebagai keupayaan elektrod. Okey. Okey, so keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digantikan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Okey, rujukan macam saya cakap tadi, kalau di belakang dia ada perkataan piawai, dia mesti menggunakan standard tertentu untuk mendapatkan nilai keupayaan elektrod. Okey. Okay, so ni kat sini dia kata keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan. Okay, digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Okey, so dekat ni Majlis Antarabangsa dah menentukan bahawa elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai elektrod rujukan. Okey, elektrod rujukan. So apa kriteria dia? Yang pertama, kepekatan ion di dalam larutan aqueous mestilah 1 molar ataupun 1.0 mol per dm padu. Tekanan gas mestilah dalam tekanan piawai juga iaitu 1 atm ataupun 101 kilopascal. Okey, yang ketiga suhu 25 degree Celsius ataupun 298 Kelvin. 25 ni adalah suhu bilik
298 Kelvin ya. Dia punya unit dia lah. Pertukaran unit dia. Dan akhir sekali, platinum digunakan sebagai elektrod lengai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okey. So ini keadaan piawai yang mesti diwujudkan untuk E0 diukur ataupun keupayaan elektrod piawai ya. So di sini yang penting awak tahu apa dia keupayaan elektrod piawai. Definisi dia iaitu beza upaya yang terhasil antara dua sel setengah. Yang kedua yang awak perlu tahu, apakah yang dijadikan sebagai elektrod rujukan. Okey. Sekarang kita tahulah elektrod hidrogen piawai. Dan yang ketiga, awak mesti tahu keadaan-keadaan ataupun kriteria yang digunakan sebagai piawaian. Okey. Ada 4 di situlah. Okey, seterusnya apa yang dimaksudkan dengan elektrod hidrogen piawai? Okey, elektrod hidrogen piawai kalau awak tengok dia punya setting alat radas dia begini okey. So kita ada wayar platinum di sini sebagai elektrod. Okey, elektrod platinum dengan dilapisi platinum 4 oksida PTO2. Di sini ada larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan sebanyak 1.0. Okey, ini semua keadaan piawai yang ditetapkan tadilah, kriteria tadi. Dia mesti menggunakan wayar platinum. Okey, kita tengok balik baik ya. Platinum digunakan sebagai elektrod. Okey, kat sini pun digunakan sebagai elektrod lah. Dia punya larutan asid dia mesti mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan sebanyak 1.0 molar. Ini syarat nombor 1 gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera. Ini pun ada tadi. Pendek kata semua ni memenuhi piawaian lah. Okey, so kat sini awak baca ada nota sikit kat sini. Apakah fungsi platinum 4 oksida? Iaitu untuk meningkatkan permukaan platinum dan untuk menyerap. Salah hijau ni, menyerap. Absorb. Ni pun salah hijau. AB. Gas hidrogen supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuh dengan ion hidrogen di dalam larutan. Okey. Okey, elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum. Dah diterangkan tadi di sini. Yang direndam ke dalam larutan asid di sini. Yang mengandungi ion hidrogen dengan kepekatan sebanyak 1 molar ataupun mol DM padu. Mol DM -3. Dan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfera dialirkan ke dalam larutan asid itu. Okey, ini keadaan dia je lah. So dia kata persamaan sel setengah hidrogen ialah, macam biasalah. Ini ion hidrogen yang akan menerima 2 elektron menghasilkan gas hidrogen. Okey, ini persamaan berbalik lah. Keupayaan elektrod piawai E0-nya diberikan nilai 0.00 volt. Okey, volt V Okey, H plus tambah E. Okey, menghasilkan 1/2 H2 dengan E0-nya adalah sebanyak 0.00. Apa maksudnya kat sini? Kat sini adalah setengah setengah sel tadi. Okey, kan dia kata 2 sel setengah. Okey, 2 sel setengah sebab itulah keupayaan elektrod piawainya diberikan persamaannya begini. Okey. H plus tambah E. Tadi kan 2H plus. Okey, setengah jadi H plus
tambah 2E, di sini E saja, di sini 1, di sini setengah. Dan E notnya diberi nilai 0.0000 volt. Okey. Okey. So sekarang bagaimanakah nilai keupayaan elektrod piawai E0 ditentukan? Okey. So dekat sini ada rajah 1.15 menunjukkan keupayaan elektrod piawai ataupun E0 zinc diperolehi apabila apabila sel setengah yang terdiri daripada elektrod zinc di sini dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc. Okey. Dia mesti logam zinc ataupun elektrod zinc dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion logam itu juga, iaitu zinc 2+. Okey, sebanyak kepekatan dia mesti 1.0 Vm-3 disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Yang tadi kita dah bincang di sini elektrod hidrogen piawai settingnya begini. So dekat sini, kenapa dia sambungkan elektrod zinc ni dengan setting ataupun apparatus setup untuk sel setengah hidrogen. Okey. Sebab dia nak dapatkan beza upaya tadilah. Okey, sekarang comparisonnya adalah dengan sel setengah hidrogen. Okey. Okey, dekat sini. Tadi setting yang ini memang setting untuk hidrogen memang kekal lah tekanan elektrod yang digunakan larutan asid mengandungi ion hidrogen berkepekatan 1 mol Dm-3. Ini semua standard. Okay, so ini yang kita gunakan elektrod yang kita pilih untuk digandingkan bersama dengan setengah sel hidrogen tadi sel setengah untuk hidrogen yang piawai tadilah. Okay, so dekat sini oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen piawai ialah 0.00 volt, maka bacaan voltmeter 0.76 volt menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Okey. Kita dah tahu kalau piawai tadi untuk hidrogen bacaan dia keupayaan elektrod dia mestilah 0.00. Okey, tapi bacaan voltmeter 0.76 tadi yang kita perolehi setelah membuat gandingan ini, adalah sebanyak 0.76. Okey, 0.76 tadi ni, nilai ni menunjukkan keupayaan elektrod zinc. Okey. Zinc adalah lebih cenderung untuk membebaskan elektron berbanding hidrogen. Okey, zinc duduk di atas, maka zinc lebih mudah melepaskan elektron ataupun dengan erti kata lain yang kita dah belajar sebelum ini, zinc lebih elektropositif berbanding hidrogen. Okey. Dalam siri elektrokimia, kedudukan zinc adalah di atas hidrogen dan sifat zinc adalah lebih mudah membebaskan elektron berbanding hidrogen. So dia elektropositif. Okey, oleh kerana dia bebaskan elektron, kita katakan dia mengalami proses pengoksidaan. Okey. Okey. Okey, baca-baca zinc adalah lebih cenderung membebaskan elektron berbanding hidrogen. Yes, ini sebab kerana kedudukannya dalam siri elektrokimia. Maka zinc menjadi terminal negatif. Okey, stop sekejap kat sini. Apa maksud terminal negatif ni? Okey, terminal ni maksudnya tempat berkumpul. Maksudnya kalau kita kata terminal bus, apa? Terminal bus kita mesti bayangkan dekat situ banyak bus kan. Okey, kalau kat sini terminal negatif maksudnya dekat kawasan tu dia punya surrounding dia di sekeliling elektrod tu
mestilah ada banyak elektron. Sebab tu kita panggil terminal negatif. Okay, dia elektron ni berpusu-pusu keluar. Dibebaskan. So kita panggil dia adalah terminal negatif. So elektron bergerak dari elektrod zinc. Sebab apa zinc? Sebab zinc terminal negatif. Kenapa zinc terminal negatif? Sebab sifat zinc, kat sini highlight semula. Sifat zinc adalah lebih cenderung membebaskan elektron berbanding hidrogen. Sifat zinc cenderung membebaskan elektron berbanding hidrogen. So zinc jadi terminal negatif sebab dia suka bebas elektron, bebas. Kemudian elektron bergerak dari elektrod zinc ya di sini ke elektrod platinum ya di sini. Okey, iaitu terminal positif. Okey, melalui wayar penyambung ya di sini. Ni awak boleh lukiskan arah aliran elektron. Elektron bergerak daripada zinc ke platinum melalui wayar penyambung. Inilah dia wayar penyambungnya. Okey, maka setengah persamaan di terminal negatif. Terminal negatif ingat tadi zinc ya. Okey, ataupun di sini berlaku tindak balas pengoksidaan. Sebab apa? Sebab dia bebaskan elektron. Logam zinc membebaskan elektron. Zinc melepaskan elektron akan menghasilkan ion zinc 2+. Okey. Sebab apa dua elektron? Sebab casnya 2 positif di sini. Okey. So, setengah persamaan di terminal positif pula ataupun yang mengalami tindak balas penurunan adalah 2H plus tambah 2E menghasilkan H2. Okey, dia terima elektron dari siapa? Dari zinc tadilah. Zinc bebaskan elektron diterima oleh hidrogen. Ion hidrogen ni dia bergerak daripada sini ke sini. Okay, dan elektron tersebut diterima oleh ion hidrogen yang ada di sekitar sinilah. Okay. So, keupayaan elektrod piawai sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Okey, maksudnya apa? Okey. Keupayaan elektrod piawai sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Okey, dekat sini tanda negatif menunjukkan elektrod zinc ialah terminal negatif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Okey, kalau kita dapati zinc kedudukan dia lebih atas, dia lebih mudah membebaskan elektron. Secara automatik kita letakkan tanda negatif. Dia punya E0-nya adalah negatif. So dia kata keupayaan elektrod piawai sel setengah zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Okey, kenapa di sini? Okey, lepas ni saya akan sertakan video. Saya akan buat video ni pendek-pendek. Saya tak nak macam minggu lepas kita dah lebih 40 minit. Okey, dia automatic reset lah macam-macam. So, kali ni saya akan stop sebelum dia suruh buat apa-apa setting yang lain lah untuk teruskan kita punya zooming session. Okey, yang ni yang ni. Okey, tak apa. Sekejap saya tengok dulu sebelum saya stop. Okey, tak apa. Yang ni saya stop dulu di sini. Okey, saya berhutang dengan awak di sini. Okey, saya akan sertakan satu video untuk satu contoh untuk video seterusnya. Okey, okey, saya stop di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.